your atomic radii? Nita? Hayati? Suara saya jelas ke? Jelas, Miss. Jelas. Okay. Alright, tak apa. Ida, what is the factor that will be affecting your atomic radii? Kita ada dua. Name tu. Effective nuclear charge dengan shielding effect. Thank you. Hakim, effective nuclear charge, bila masa kita guna? Going across a period. Going across a period. Alright, going across a period. For example, macam mana kita nak tahu soalan tu adalah going across a period, kita akan tulis SPDF notation. Okay, kalau kita nak tahu dia adalah across a period, kita akan tulis, contoh saya ada sodium dengan magnesium. Kita tahu proton number sodium 11, proton number magnesium 12. So kamu akan tulis dia punya SPDF notation dan kamu akan perasan N paling tinggi dia adalah sama. N paling tinggi dia adalah sama. N tertinggi saya sekarang adalah N sama dengan 3. Bermakna dua-dua orang ni adalah duduk dalam period 3. Okay, that is how we identify diorang adalah same period atau same group. So kalau dua-dua orang ni adalah same period, they are in period 3. Bermakna kita akan bincang guna effective nuclear charge. Okay, kita akan guna effective nuclear charge. Apa yang akan menyebabkan effective nuclear charge jadi kuat, Syafiqah? Siapa kawan baik effective nuclear charge? Kalau size atom, kalau Z strong, valence electron. Tak, apa yang akan menyebabkan effective nuclear charge strong? Proton number. Thank you. Number of proton. Diorang kawan baik sayang. Diorang kawan baik. Bila saya kata effective nuclear charge, kawan dia mesti proton number. Dan kita hanya akan guna effective nuclear charge macam Hakim cakap, kita hanya akan guna bila dia same period. So apa yang kamu kena tahu dalam atomic radii bila kamu baca? 3 ni je. Alright, faktor dia apa? Kawan dia apa? Guna masa bila. Faktor dia effective nuclear charge, kawan dia number of proton, kita guna masa dia same period. Okay. So, kawan seorang lagi, another factor that I have over here, Nita, another factor kecuali effective nuclear charge. Another factor. Tutup mic. Mic kamu dengan speaker dekat sangat kot. Ke macam mana saya tak pasti. Umairah, another factor? Maira? Saya tak suka bila saya tanya seorang orang tak jawab. Maira ada kah? Saya nampak kamu ada. Another factor. Inner share of electron. Another factor affecting atomic radii. Kita ada 2 je faktor. Satu effective nuclear charge yang kawan kamu dah bagi tadi. Shielding effect. Thank you. Shielding effect. Untuk kawan-kawan, untuk semua-semua yang duduk di depan mata saya, kalau saya ada di depan mata anda lah. Okay, kamu ada je depan mata saya. Okay. Kalau ada yang berhajat nak tinggal matrik, ada yang berhajat nak ulang, ada berhajat nak tangguh semua tu tak payah sayang. Belajar betul-betul habiskan exam ni. Okay. Alright. So kita ada satu lagi which is shielding effect. So shielding effect kita akan guna masa bila Koyum?
Going down a group. Kita akan guna bila dia adalah going down a group ataupun when they are in the same group. Okay. Going down a group bermakna dia kena duduk dalam kumpulan yang sama. Sama macam tadi, macam mana kita nak tahu dia duduk dalam kumpulan yang sama atau tidak? Kita akan tulis SPDF notation. Okay, kita akan tulis SPDF notation. Contoh yang sangat senang, saya ada sodium 11, saya ada lithium 3. So lithium 3 saya bermakna 1s2, 2s1. Sodium saya bermakna 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So diorang duduk dalam kumpulan yang sama sebab valence electron diorang satu. Okay, we have learned on how to determine the valence electron. Valence electron sama. That is your valence electron. Okay, valence electron sama bermakna diorang duduk dalam kumpulan yang sama. Sebab tu kita akan guna shielding effect. Shielding effect akan guna bila diorang same group. Macam mana nak tentukan group? SPDF notation. Okay. Next, siapa kawan baik untuk shielding effect? Kalau tadi effective nuclear charge, kita kata number of proton. Kalau shielding effect, kita akan tengok apa? Haziq? Electron valence. Electron balance. Electron balance kita guna untuk tentukan same group je. Oh, okay, electron balance dia sama, so dia adalah kumpulan yang sama. Tapi siapa yang akan menyebabkan shielding effect kuat atau shielding effect lemah? Nampaknya ramai yang tak bersedia, so kita akan ada topik kertas kita minggu ni. Alright, shielding effect, anybody want to know? Number of shell. Inner shell. Number of shell. Thank you, Mimi. Number of shell. Shielding effect akan dipengaruhi oleh number of shell. So, kawan untuk shielding effect adalah number of shell. Okay. Effective nuclear charge dengan number of proton. Yang ni kawan dia. So, kamu kena tahu 3 benda je. Macam biasa, kalau shielding effect, kita guna masa dia same group. Dan shielding effect akan dipengaruhi oleh number of shell. So, bilangan petala lagi banyak, shielding effect lagi tinggi. And that is about your atomic radii. Ayat-ayat baca sendiri. Okay. Tutorial question kita akan bincang, saya akan bincang lompat-lompat ya sebab saya nak bincang yang atomic radii terlebih dahulu. Soalan 6A. Soalan 6A. Berapa ramai yang buat? Berapa ramai yang buat? Okay, so soalan akan menuju kepada orang yang tak buat lah. Dan tutorial soalan yang saya bincang hari ini kena hantar petang ni juga. What is effective nuclear charge? Okay, so kita dah tahu what is effective nuclear charge. We have discussed it last week. Saya ada nucleus. Nucleus pegang positif. Saya ada petala. So petala ni kita panggil outermost shell. Petala yang paling luar ni. Dan dia ada elektron duduk dalam ni. So kita tahu antara positive charge dengan negative charge dia ada force of attraction. Dia ada daya tarikan. Dan daya tarikan daripada nukleus yang sampai pada elektron, yang sampai pada elektron paling luar tu, kita panggil effective nuclear charge. Alright? Daya tarikan ada, tapi adakah semua akan sampai kat dia? So mungkin tak. Dan effective nuclear charge hanya akan ambil kira yang sampai pada dia. Sebab tu, formula untuk effective nuclear charge adalah Z tolak S. Di mana S adalah number of inner electron. Alright, kamu kena tolak inner electron yang duduk dalam tu supaya saya tahu banyak mana positive charge yang sampai pada elektron kat luar ni. Okay, so effective nuclear charge adalah positive charge daripada nukleus yang sampai pada elektron paling luar tu. Okay, and kalau kamu guna ayat, perkataan net positif ataupun dalam nota kamu pun ada, effective nuclear charge
perkataan net positive wajib. Net positive charge, okay, from nucleus to outermost electron. Okay, net positive charge wajib sebab yang hanya positive charge yang sampai daripada nukleus sampai paling luar je kita kira. Ada dua jenis jawapan. Jawapan pertama kamu boleh bagi dalam ayat. Jawapan kedua kamu boleh bagi dalam formula. Okay, boleh bagi dalam formula dengan syarat sayang, dengan syarat bila kamu bagi dalam bentuk formula, kamu kena label balik formula ni apa benda. Senang je, tulis formula, label balik effective nuclear charge adalah siapa. So pakcik ni adalah effective nuclear charge. Z tu adalah apa? Z ke apa Z? Number of proton. Z tu number of proton. Okay. Dan kamu akan ada S kamu adalah number of inner electron. Okay. Dua-dua jawapan kita terima dalam exam. Cuma make sure tulis salah satu ya. Kalau formula make sure label, kalau ayat make sure ada perkataan net positive charge. Okay. Alright, that is your effective nuclear charge. Tak ada apa. Soalan 2 yang kita nak tengok, explain the trend of atomic radii across a period in the periodic table. Untuk soalan B dengan C, beza soalan B dengan C adalah soalan B dia tak bagi elemen, dia suruh explain general je. Bila soalan B keluar dalam exam, sayang, explanation yang saya bagi dalam YouTube, explanation yang saya bagi dalam nota, salin balik. Sebab dia tak cakap, dia tak perlu compare X atau Y, dia tak perlu compare sodium atau magnesium or so on. Okay, berlain dengan soalan C yang kita akan bincang nanti, dia dah bagi tahu dah antara sodium dengan potasium. So jawapan kamu bila kamu kata besar, increase, siapa increase? Bila kamu kata decrease, siapa decrease? Okay, tapi soalan B tak payah. So soalan B, kita tengok soalan B dulu. Dan kita nak tengok across a period, kita dah bincang tadi across a period bermakna kita akan tengok effective nuclear charge. Dan kita tahu effective nuclear charge, kawan yang kita nak tengok adalah number of proton. Okay, effective nuclear charge number of proton dan effective nuclear charge bila masuk kat period Danish, size makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Size decrease, size akan makin kecil. So kita akan contoh dulu kat tepi sebelum saya tulis ayat penuh. So ayat penuh saya, bila dia adalah across a period. First thing, when going across a period. Tulis dulu sama ada kamu bergerak dari mana ke mana. Okay. So bila going across a period, benda pertama yang akan menyebabkan effective nuclear charge tinggi adalah apa, Mimi? Proton number in the nucleus increases. Thank you. Proton number in the nucleus increases. Okay. Dan bila proton number in the nucleus increases, when the proton number in the nucleus increases, Aisyah, what happened next? Number of inner shell remain constant. Number of inner shell remain constant. Okay, tak ada apa yang ni. Next point dia apa? Next point dia. Kalau proton number naik, so? Force of attraction from nucleus to valence electron increase. Thank you. Force of attraction, bila kita kata daya tarikan, sebab budak akan suka tulis force of attraction increases. Tak boleh. Weh, nama pun daya tarikan. Daya tarikan hang kena ada A, tarik B, baru jadi daya tarikan. So bila kamu tulis force of attraction, kamu kena bagi tahu daya tarikan dari mana kepada siapa. Okay? Force of attraction from nucleus to outermost electron. Okay? To outermost electron increases. Dan bila force of attraction increases, what happen next? Bila daya tarikan makin kuat, apa jadi?
Effective nuclear charge increases. Thank you. Bila daya tarikan dia jadi kuat daripada nukleus kepada outermost electron, automatically effective nuclear charge increases. Okay. Dan bila effective nuclear charge increases, yang ni nukleus saya, macam biasa tangan saya nukleus. So yang ni elektron saya. Alright. Dan bila daya tarikan saya makin kuat daripada nukleus kepada elektron, so apa yang akan berlaku? Dia akan duduk dekat atau dia akan duduk jauh? Nita? Dekat. Dekat, alright. Dengan kata lain, elektron akan ditarik mendekati nukleus. Gunalah bahasa apa pun, will be drawn, will move closer, will be pulled closer, janji dia bergerak dekat. Okay. Therefore, outermost electron will move closer to nucleus. Alright. Dan dia bila bergerak closer to nucleus. Alright. That's why Danish kata size kena kecil. Therefore, atomic size decrease. Dan point ini takkan berubah. 5 point ni takkan berubah. Okay, 5 point ni takkan berubah. Ayat ni hang hafal lah. Hang akan guna ayat ni je. Dan kalau kita dah kata kita terima dalam bentuk point form, tak payahlah gatal tulis esay panjang apa-apa tu. Okay, macam ni je jawapan dia. Alright. Dan beza semua benda yang kamu ada depan mata kamu kalau kamu salin. Okay. Benda ni kita akan apply nanti dalam soalan lain yang masih across a period. Okay. Kita tengok soalan C, kita compare sikit soalan C. Apa yang soalan C sebenarnya minta? Beza dengan soalan B dan C ada dua. Satu, pacik ni sekarang adalah shielding. Kita dah tahu kalau shielding kita hanya guna dalam group. Okay. Dan beza paling utama, dia dah bagi tahu dah, sodium smaller than potassium. So sodium kita dah tahu dia smaller, potassium kita dah tahu dia bigger. Okay. Alright. Apa jadi kalau soalan bagi ayat kedua je? Ayat ni tak ada. Dia tak bagi tahu dia guna shielding, dia tak bagi tahu electronic configuration, semua tak ada. Bermakna this one doesn't exist. Dia bagi tahu satu sahaja, sodium smaller than potassium. Explain. Keluar soalan macam ni dalam exam. So apa yang kita kena buat as a first thing? Anybody? Apa benda pertama yang semua orang kena buat rasa-rasa? Electronic configuration. Electronic configuration. Mimi dengan Syafiqah kata electronic configuration. Fatin, dalam electronic configuration apa yang kita perlu untuk tulis electronic configuration? Proton number. Proton number. Dengan tepat kita perlu number of electron. Tapi kita boleh dapat daripada proton number. Dan proton number dapat dari mana, Fatin? Daripada jadual. Daripada jadual. So proton number daripada jadual, sodium adalah 11, potassium adalah 19. Okay. Sodium adalah 11, potassium adalah 19. Shikin, SPDF notation untuk sodium? Banyak. 2S2 2P6 3S1. Thank you. Hazika, potassium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1. 4S1. Thank you. Dan saya nak semua, dua-dua ni bukan semua dua je kan. Saya nak dua ni, saya nak group period block. S block Hazika, S block untuk dua-dua. Untuk dua-dua. Dua-dua tu adalah S block. Okay, thank you Hazika. Hayati? Period.
Sodium period 3. Potassium. Potassium period 4. Thank you. Period 4. Thank you. Benar. Sodium group Group 1. dua ke satu? Dua-dua. Thank you. Group 1. So, kawan kamu kata tadi mula dengan SPDF notation. So, kita mula dengan SPDF notation dan bila SPDF notation kita perlukan proton number. Proton number yang bersamaan dengan number of electron, tak perlu hafal, tak perlu teka. Ada kat jadual. Buka, tengok. Alright? Ambil, tulis SPDF notation untuk diorang. Daripada SPDF notation, kamu akan tahu dia adalah blok apa, period berapa, group berapa. Dan kat sini, bila kita bincang atomic radii, kita bukan nak benda yang berbeza tau. Kita nak apa yang diorang sama. Sebab saya nak tahu sama ada diorang duduk dalam group yang sama atau period yang sama. So, benda yang diorang sama sekarang adalah group. Bukan period. Diorang duduk dalam group yang sama. And we know that right now, bila sodium potassium in same group. Dan bila diorang adalah in same group, kamu sambung dulu. Bila diorang adalah in same group, kita tahu kita akan guna shielding effect. Alright, dalam exam conteng-conteng dulu. Tak payah datang-datang tu nak jawapan penuh. So, bila dia adalah shielding effect, Haziq, shielding effect tadi, apa yang akan mempengaruhi shielding effect? Number of shell. Number of shell. Alright. So, same group, shielding effect, number of shell. Baru start. Baru kamu nak start tulis. Okay. Dan kita tengok kat sini. Sodium dengan potassium, siapa yang ada number of shell lagi tinggi? Hakim? Potassium. Potassium. Sebab potassium. Kenapa, Hakim? Betul. Potassium ada number of shell yang lagi tinggi. Macam mana kamu tengok? N tertinggi untuk potassium 4, untuk sodium 3. Thank you. N siapa lagi tinggi? Nampak? Senang je. Dengan syarat satu dia senang dengan syarat SPDF notation hang dari awal tu betul. So dia sangat senang. N siapa lagi tinggi? Potassium N4, sodium N3. Bermakna potassium akan pegang 4 petala, dia ada 4 ring, sodium ada 3 petala. So kita dah tahu dah number of shell siapa tinggi. Dan untuk soalan macam ni, bila kamu explain, beza dengan tadi hanya satu. Bila kamu kata tinggi, siapa tinggi? Bila kamu kata rendah, siapa rendah? Okay, untuk orang yang dah jawab soalan tu, nak saya bincang kenapa sodium kecil atau kenapa potassium besar? Pilih. Kamu boleh pilih dua. Kamu akan bincang sama ada sodium kecil atau potassium besar. Pilih satu. Kenapa sodium kecil? Kenapa sodium kecil? Okay. So, bagi tahu first thing, sodium and potassium are in the same group. Tu ayat pertama. Comma, group 1. Alright. Tu benda pertama. Sebab kita kena bagi tahu kenapa kita bincang guna shielding effect. Okay. Dan sebab saya nak bincang sodium kecil. But number of shell in sodium, tak payah guna sodium, guna Na je. But number of shell in Na is less than potassium. Alright. Kalau nak lagi jelas untuk statement ni, kamu boleh tulis Na has 3 shells while potassium has 4 shell. Kalau nak nampak lagi jelas, boleh, tak ada masalah. Okay, bagi tahu dia ada berapa. So sekarang, but number of shell is less. Bila number of shell is less, okay, bila number of shell is less, shielding effect lah masuk. Shielding effect of Na is lower compare to K. So berbanding dengan jawapan tadi, kalau kamu perasan,
kamu kena menjawab soalan. Soalan kata untuk Na dan potasium. Kamu kena compare antara Na dan potasium. Okay, itu beza dia. Shielding effect of Na is lower. Bila shielding effect lower, nukleus nak sampai kat jatuh. Lah. Jatuh je. Apa benda kita nak cakap? Nucleus proton kamu, that is your outermost electron. Bila shielding effect berkurang, bermakna daripada nukleus nak sampai kat dia, alright, petala yang kamu kena lalu sikit je. So daya tarikan akan sampai cepat lah. Okay, bila daya tarikan sampai cepat, bermakna force of attraction, macam kita kata tadi, force of attraction adalah daya tarikan mesti antara dua benda. Force of attraction from nucleus to outermost electron of sodium. Of sodium is stronger. Pilih seorang je. Bila kamu dah bincang sodium dari awal, kita bincang sodium dari awal. Kalau kamu bincang potasium dari awal, kamu bincang potasium dari awal. Okay? Force of attraction from nucleus to outermost electron of Na is stronger. Bila daya tarikan lebih kuat, kamu tarik elektron tu, outermost electron tu lagi kuat. So, outermost electron tu akan bergerak ke nukleus lah. Okay. Outermost electron will move closer to nucleus in sodium. Okay. Outermost electron will move closer to the nucleus in sodium. Dan bila dia bergerak dekat, therefore, sodium has smaller size compared to potassium. Okay. Soalan ni dia bermula dengan ayat yang dia dah bagi tips bahawa kamu kena guna electronic configuration, kamu kena guna shielding effect. So kamu dah tahu dah, kalau kamu baca ayat tu betul-betul kamu tahu teacher dia orang same group. Tapi kalau soalan tak bagi, kita tetap boleh buat dengan syarat kita hanya perlu SPDF notation yang betul, tentukan period dan group, tengok siapa yang sama. Brother Imai ya, kali ni kita bukan pilih benda yang berbeza, kita pilih benda yang sama. Bila kita pilih benda yang sama, letak dulu apa yang sama, guna faktor apa yang mempengaruhi faktor tu. Conteng yang ni dulu kat kertas kamu. Alright, dah conteng yang ni kat kertas kamu, baru jawab. So kamu akan tengok balik apa yang kamu tulis kat atas. Oh, saya nak bincang pasal shielding effect. So saya nak bincang pasal number of shell. Dan dua soalan dah kita jawab, kamu akan perasan statement bawah ni sama. Okay, statement bawah ni sama. Last kita akan tutup dengan force of attraction dari nucleus ke outermost electron, kuat atau lemah. So kalau kuat, dia bergerak rapat. Kalau dia lemah, dia bergerak jauh. Last, size. 3 ayat bawah ni takkan ubah. Yang akan berubah hanya ke atas. Apa faktor yang kita bincang? Kalau kita bincang shielding effect, kita akan tengok number of shell. Kalau kita bincang effective nuclear charge, kita tengok number of proton. That's it. Okay? So jangan bagi tahu kat saya teacher susah lah, banyak kena hafal. Wait, ayat yang sama hang duduk hafal. Hang tahu tak hang hafal apa benda? Hang hafal 3 je. Hang hafal ni je. Alright? Nama hang pun lagi panjang daripada benda ni. Betul tak? Nama orang sekarang kalau macam nak lawan panjang. Baik, aku tak boleh bayang masa tadika kena denda. Betul tak? Zaman saya, cikgu saya denda tulis nama tu biasa je. Lepas tu rasa macam kesian gila kamu aku yang nama panjang tu. Alright. Lepas tu nama sekarang saya pernah dapat budak yang nama paling panjang. Nama ayah dia pun panjang. So nama dia pun panjang. Nama dia 5 perkataan. Saya tak ingat nama dia penuh apa, tapi ada Putri, ada Diana. Lepas tu adalah 5 perkataan. Aku macam, so aku nak panggil apa? Lain kali bagi nama anak senang je. Muhammad Sezaf. Pandai sikit dia kimia. Muhammad Afbau. At least dia lahir-lahir dia dah tahu dah Afbau tu apa. Ni top. Okay. Baby okay, soalan ni. Keluar soalan ni. Nak buat apa? Dia ada nitrogen, dia ada oksigen, dia ada phosphorus, dia ada sulfur.
Untuk siapa yang tak buat lagi, saya nak 1 minit je, saya nak SPDF notation untuk 4-4 ni. Alright, untuk siapa yang dah jawab, selain daripada SPDF notation, saya nak period group block. Alright, SPDF notation, period group block. And everybody should be extremely good in writing SPDF notation. Hang kena boleh tulis SPDF notation lagi cepat daripada hang baca doa makan. Aku serius ni. Gelak. Kalau saya call tengah-tengah malam pukul 3, pukul 4, hang tengah tidur mamai-mamai pun kalau saya minta SPDF notation, hang kena boleh bagi dengan betul. Yang tu means hang hebat lah. Betul Koyum? Koyum sentiasa betul. Koyum hari ni tenteram. Dia kelas hari Jumaat 11.45 dan ke atas. Dia aktif. Alright, dah. So, Koyum, number sodium. Sodium pula. Nitrogen. SPDF ah. Ya. 1s2, 2s2, 2p3. Thank you. Oxygen. Dania? One S2, 2S2, 2P4. Thank you. Ida? One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Okay. Kalau ada yang tak puas hati atau salah. Zatasha? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P4. 2P? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2? Three P4. Okay. Kalau saya kaya kan, saya beli seorang satu benda ni, satu set benda ni, graphic paper, betul hampa pula kena present kat aku. Oh, shock. Tapi aku tak kaya weh. Nak suruh hampa beli, kesian pula kat mak ayah kamu kan. Tak payah beli. Belajar bagi kelas je, tak payah beli. Umairah, period group block untuk nitrogen. Umairah. Tak apa, walaupun saya tak dengar tapi saya nampak aja muka kamu. P block. Oh, Umairah last the meeting dah. So saya jawabkan. P block. Period 2. Alright, correct me if I'm wrong. Group 15. Okay, next. Saya nak oxygen. Ain Najihah. P block, period 2, group 16. Period 2, group 16. Okay. Danish? Phosphorus? P block, period 3, group 15. Period 3, group 15. Done. Last but not least, Theo? Period 3, P block, group 16. P block, period
3. Uh-huh. Okay, group 16. Group 16, thank you. Okay, kalau kamu tengok kat sini, soalan macam ni baru soalan lewat exam kan, baru shock soalan macam ni. Kalau kamu tengok soalan ni, dia bagi 4 benda dan yang paling kurang ajar, 4 benda ni ada yang period sama, ada yang group sama. So, nasihat saya, kalau ada case macam ni, ada period berbeza, ada period sama, kita ada keadaan period 2, period 3, kita ada keadaan group 15, dia duduk group yang sama. Alright, group 16. So kita nak tengok yang mana dulu? Kita nak compare period dulu ke kita nak compare group dulu? My advice, hang fikir logik sayang. Fikir logik ya. Period adalah bilangan petala berbeza. Daripada 2 ring, ada 2 petala dengan jadi 2 petala dan 3 petala. Kita compare yang tu. Dan juga kalau group, kita hanya berbeza pada period berbeza yang tu, group kita berbeza valence elektron je. Okay? So rasa-rasa yang petala berbeza tu akan lagi besar atau valence elektron yang berbeza tu lagi besar? Size benda tu ada 2 petala, 1 ring, 2 ring, dengan seorang lagi ada 1 ring, 2 ring, 3 ring. Okay, siapa lagi besar rasa-rasa? Tiga ring. Betul. So, untuk case macam ni, kamu ada 4 orang, ada yang same period, ada yang same group. So, yang mana kita nak compare dulu? Kita compare same period dengan, kita compare period dulu. Alright, kita compare period dulu. Sebab apa? Sebab bila dia period 2, bermakna dia hanya ada 2 petala. Tapi bila dia period 3, bermakna dia ada 3 petala. Alright? Sebelum saya nak tengok group, sebelum kita nak tengok going down, same period. So, kita tengok yang tu, 2 petala dengan 3 petala, kamu nampak dah. Antara NOPS, kamu tahu tak? N dengan O mesti lebih kecil. Okay? Kenapa saya nak tanya yang lebih kecil terlebih dahulu? Soalan minta increasing atomic radius. Sayang, dalam exam untuk soalan increasing, decreasing dengan duka citanya, kalau susunan awal kamu salah, satu markah ni kamu susun salah, kita tak tanda semua benda yang kamu tulis kat bawah. Alright? Okay, so jangan buat muka terkejut. Bukan sebab saya jahat sebab dalam exam memang kita tak boleh tanda. Walaupun benda yang kamu tulis kat bawah tu ada betul separuh, tapi kalau susunan satu markah kamu kat atas ni salah, kita memang tak boleh tanda. Okay, so it's not about the 1 mark. Saya selalu bagi tahu budak, it's not about the 1 mark, it's about the rest of the marks bawah tu. So susun yang ni betul-betul. Baca betul-betul dia nak apa. Cara cikgu saya ajar dulu adalah increasing atomic radius. Saya akan guna arrow. Make sure ada arrow untuk tunjuk kamu bergerak dari kiri ke kanan. Salin balik soalan tulis apa? Increasing atomic radius. Salin je soalan minta apa? Tulislah. Alright, tak payah fikir ayat lain. Dan fikir sebelum susun, fikir dulu increasing. Bermakna saya akan susun daripada kecil ke besar atau besar ke kecil. Kecil ke besar? Kecil ke besar. Ikin kata bergerak daripada kecil ke besar. Dalam kertas soalan kamu, conteng yang ni dulu. Alright, conteng yang ni dulu. Saya kena bergerak daripada kecil ke besar. Sebab tu saya cakap tadi, dari awal saya cakap, N dengan O mesti kena lebih kecil. Kenapa dia mesti lebih kecil? Berbanding P dan S, dua ni mesti adalah lebih besar. Reason dia sangat senang. Sebab period yang berbeza. Alright, yang ni 2 petala, N dengan O. Yang ni 3 petala. Okay. Dan kita nak dapat markah pertama kita akan susun atomic size increase. Dan antara N dan O, kita tahu dah N dan O mesti datang terlebih dahulu sebab dia orang lebih kecil. Tapi antara N dan O, siapa lagi kecil? Alright, antara N dan O, siapa lagi kecil? Kita tengok N dua-dua orang period 2. So dua-dua orang pegang 2 petala. Tapi N adalah group 15, O adalah group 16. Same period bermakna like this. Across a period. Okay. Dan bila across a period sayang, group 15 akan datang terlebih dahulu sebelum group 16. Dan kita tahu bila going across a period, bila kita going across a period, Dania, size besar atau kecil?
Size kecil. Size decrease. Bila kita going across a period, size kecil. Dan across a period adalah bergerak daripada group 15 ke group 16. Bermakna group 15 adalah lebih besar, group 16 adalah lebih kecil. Setakat ni, setuju ke semua orang? Pening ke? Alright. Okay, kita tengok yang nitrogen, oksigen terlebih dahulu sebab dia orang ada dua petala. So, phosphorus dengan sulfur tinggal set. Antara nitrogen dengan oksigen, siapa lagi kecil? Kita tengok sebab dia orang adalah same period, dia orang akan move across a period. Bila across a period, group 15 kena datang terlebih dahulu sebelum group 16. Macam Dania cakap, across a period, size kena kecil. So, size kena kecil. Therefore, group 16 akan ada size yang lebih kecil. Group 16 kita, alright, group 16 kita adalah oksigen. Bermakna yang paling kecil adalah oksigen. Sambung dengan nitrogen. Okay? Sebab kita dah setuju yang oksigen dengan nitrogen mesti paling kecil. Okay? Lepas oksigen, nitrogen, rasa-rasa sambung dengan siapa, Syafiqah? Lepas nitrogen dengan oksigen sambung dengan sambung dengan phosphorus. Sambung dengan phosphorus. Kita akan sambung dengan phosphorus. The same reason sebab group 15 dengan group 16. Kita akan sambung dengan atomic size increase tak? Kita bukan patut sambung dengan yang lebih kecil dulu ke? Kecil ke besar. So oksigen lebih kecil sebab dia group 16. Oksigen lebih kecil sebab dia group 16. Kan? Betul Syafiqah? So sambung Betul. dengan siapa? Sambung dengan sulfur dulu sebab dia group 16. Ya, sambung dengan sulfur dulu, lepas tu baru sambung dengan phosphorus sebab dia group 16. Group 16 adalah lebih kecil berbanding group 15. Okay, setakat ni. Okay, boleh. Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, so this is how we are going to arrange, and this is the first step that we do. Masih adalah your SPDF notation. This is still your first step. Lepas SPDF notation, your second step adalah period group block. Cari apa yang sama, apa yang beza. Period ada sama, group ada sama. Ada period 2, period 3, ada group 15, group 16. Tapi antara kalau ada keadaan macam ni, kita akan priority pada period dulu. Period lebih rendah, petala lebih sedikit, size mesti lebih kecil. Okay? Selepas period, baru kita tengok group. So dalam period yang sama, dalam period 2 yang sama, siapa lebih kecil? Yang tu akan bergantung pada group. Okay? Dan fikir yang tu je, across a period sayang, across a period, size kena kecil. So, kita mesti lalu group 15 terlebih dahulu sebelum group 16. So, size makin kecil daripada group 15 ke group 16. Dan yang paling penting, bergerak dari besar atau ke kecil, daripada kecil ke besar atau besar ke kecil. Tengok soalan betul-betul. Okay? Yang ni jangan salah. Sebab pengalaman kita tanda kertas adalah budak suka salah yang ni. Okay. Next, kita nak explain. Nak explain macam mana? Takkan nak explain satu-satu, teacher? Banyak tu. Tak payah explain satu-satu. Kita akan explain guna ikut group. Okay. Boleh guna comma dengan syarat ada arrow dan di bawah arrow kamu tulis dia adalah apa. Okay, boleh guna comma dengan syarat ada benda ni. Okay, so macam mana nak explain? Benda pertama, kita akan explain guna period terlebih dahulu. Same period and different period. Sebab apa? Kita akan compare like this. Gang ni dan gang ni duduk satu gang. Kenapa awal tadi saya dah cakap, benda pertama yang kita bezakan adalah O and N mesti lebih kecil berbanding S and P. Betul? Alright. Yang tu benda pertama kita bezakan dulu. So, bincang yang tu dulu. Kumpulkan O dan N adalah period 2. Alright. S and P adalah period 3. So, compare dua ni dulu. Kita akan compare different period dulu. Okay. Dalam different period, apa yang berbeza? Number of shell. So, tulis yang tu. First thing. O and N are located in
period 2 with 2 shells. Bagi tahu yang tu. 2 petala. Point kedua, of course kawan soalan lagi, kawan geng seorang lagi. S and P are located in period 3 with 3 shells. Okay. So, bila dah settle yang ni, sekarang bilangan petala berbeza. Rasa-rasa faktor apa yang kita nak bincang kalau bilangan petala berbeza? Shielding effect or effective nuclear charge? Bilangan petala berbeza. 1, 2 petala, 1, 3 petala. Anybody? Shielding effect. Effects. Thank you. 3 orang yang buka mic tu. Shielding effect. Okay, kita akan bincang shielding effect. Terus masuk kepada, therefore, shielding effect in O and N are lower than S and P. Alright, O and N are definitely lower sebab bilangan petala dia 2, S and P bilangan petala 3. So shielding effect pada O and N are lower. Okay, dan bila shielding effect at O and N are lower, masuk balik kepada force of attraction, balik kepada statement yang sama. Statement yang sama yang kita bincang dari tadi sampai sekarang. Force of attraction from nucleus to outermost electron in O and N are stronger. Okay, so compare macam tu. Bila force of attraction stronger, outermost electron in O and N will move closer to the nucleus. Alright. So kamu tak perlu bincang satu. Jenuh gila. Alright, berapa page nak hantar tu. Tak payah. Kumpulkan apa yang kamu nak bincang. Alright, orang yang duduk same period duduk sekali, orang yang duduk period satu lagi duduk sekali. Compare terus yang tu. Okay, last but not least, therefore, O and N have smaller atomic radius than S and P. Okay. Therefore, O and N have smaller atomic radius than S and P. Yang tu baru settle dua benda. O and N, S and P. Satu gang. Okay, baru settle yang ni. Tapi kita tak bincang lagi kenapa O lebih kecil daripada N. Kita baru bincang ON lebih kecil berbanding SP. Okay, baru kita bincang yang tu. So macam mana nak bincang? Satu lagi. ONSP okay. So tadi adalah sebab period. Tadi adalah sebab period 2, 2 shell. Period 3, 3 shell. Okay. So kat sini kita nak bincang macam mana? Kita akan bincang group yang berbeza. Alright, kita akan bincang group yang berbeza. Bincang seorang dulu. O is in group 16, while N is in group 15 of the same period. Okay. Same period bermakna dia orang duduk group period yang sama, dan bila dia orang duduk period yang sama, kita akan bincang apa? Kita akan bincang effective nuclear charge sebab dia orang duduk period yang sama. Dan bila effective nuclear charge, sebelum masuk effective nuclear charge, kita kena bincang bilangan proton. Kita kena bincang proton number dulu. So rasa-rasa proton number siapa yang lebih tinggi? Kalau kamu tengok pada your SPDF notation dari awal tu, nitrogen 2 tambah 2 tambah 3.
Nitrogen 7, oksigen 2 tambah 2 tambah 4, 8. Alright, nitrogen 7, oksigen 8. Proton number siapa lagi tinggi? Oxygen. Oxygen. Masuklah kat situ, tulis yang tu. Number of proton of oxygen is higher than nitrogen. Habis, yang tu je. Alright, yang tu je. Bila dah number of proton, same thing. Bila dah number of proton, kita masuk kepada effective nuclear charge in oxygen is higher ataupun is stronger than N. Okay, is stronger than N. So bila effective nuclear charge dia stronger in N, what's next? Force of attraction. What? Dan force of attraction sayang, sama je. Force of attraction from nucleus to outermost electron in O is stronger than N. Habis. Sama. Pull closer. Siapa yang pull closer? Alright. What happened to the size? Same thing. Okay. Same statement. Cuma beza sekarang kat sini adalah kamu kena tulis siapa yang kuat, siapa yang lemah. Compare siapa dengan siapa. Dan sekarang kalau kamu perasan definition pula. Explanation teacher hanya duduk cerita pasal O dan N. Kita tak cerita lagi pasal S&P. Perlu tak ulang semua benda pasal S&P? Tak payah. Bagi tahu statement ni je. Alright, bagi tahu statement ni je. Okay, number of proton in sulfur is higher than phosphorus. Okay, nak lagi tepat, sulfur has 16 proton while phosphorus has 15 proton. Lepas tu tak payah ulang dah. Kita hanya perlu statement ni je. Kamu hanya perlu bagi tahu proton siapa lebih tinggi. Sebab semua yang kamu tulis kat atas dah explain kalau proton dia lebih tinggi, apa jadi. Alright, so tak perlu ulang. Dengan kata lain, soalan nampak panjang. Nampak 4 benda, semua benda berbeza. Tapi kita tak ulang semua. Sebab kita ada 2 faktor je sayang. Han nak ulang berapa banyak? Paling banyak Han tulis 2 faktor tu je. So kalau keluar soalan panjang macam mana pun, kamu tak akan explain sampai muapu-apu. Kamu akan tetap explain effective nuclear charge, kamu tetap hanya akan explain shielding effect. Okay. And bear that in mind sayang, shielding kalau ada antara dua tu, kalau ada antara dua ni, shielding effect sentiasa datang terlebih dahulu sebab bilangan petala berubah. Alright, dan bilangan petala mesti akan menyebabkan saiz dia jauh lebih besar dan jauh lebih kecil. Hang bayangkan rumah yang ada 2 tingkat dengan rumah yang ada 3 tingkat. Betul? So kalau saiz tingkat rumah tu, alright, bilangan petala tu yang akan membezakan saiz terlebih dahulu. Okay, so kamu ada period 2 dengan period 3. Of course period 2 akan lebih kecil. Saya ada 2 petala, hang ada 3 petala. Mestilah aku kecil. Sebab tu tadi kita mula bincang terus dengan shell. Alright, kita mula bincang dengan shell. Sebab dia mesti lebih kecil. Okay. Soalan exam ni. Make sure kamu boleh jawab. Alright. Next. Bolehkah? Boleh kot. Sikit je. Sikit. 2 minit. Saya ada Na dengan Na plus. Saya ada Cl dengan Cl minus. Alright, saya ada Na dengan Na plus, saya ada Cl dengan Cl minus. Untuk siapa yang ada baca, kamu akan tahu Na dengan Na plus, saiz besar, saiz kecil. So, cation mesti adalah saiz lebih kecil kat sini. Kenapa saiz cation mesti lebih kecil? Sebab force of attraction lebih tinggi. Alright. Macam biasa sayang, force of attraction adalah daripada nucleus kepada outermost electron. Okay. Force of attraction sentiasa adalah daripada nucleus ke outermost electron. Force of attraction untuk Na lebih tinggi. Reason sangat-sangat senang.
Bila dia adalah Na kepada Na positif, kita akan remove electron. Okay. Proton berubah tak? Soalan pertama saya. Tak. Mimi kata proton tak berubah. So hang fikir logik ya. Na sekarang, Na neutral ya. Na neutral 11 proton. Alright, duduk dalam nukleus dan dia tarik 11 elektron yang duduk kat luar. Okay. Tapi untuk Na positif, proton sama. Proton sama. So saya tetap ada 11 positif, tetapi bilangan elektron saya berkurang. Remove elektron. So kat sini ada 11 elektron, kat sini ada 10 elektron. Nukleus sama. 11, 11. Tapi pacik ni 11 positif tarik 11 negatif. Pacik ni 11 positif tarik 10 negatif. Hang main tarik tali antara dua kumpulan ni. Siapa menang? Na plus. Na plus. Na plus akan menang. Sebab tu size Na plus lebih kecil, sebab tu force of attraction dalam Na plus lebih tinggi. Okay. David, explanation ada dalam nota, saya tak tahu page berapa tapi saya tahu duduk kat page tu, dia duduk paling atas sekali. Ada 5 point juga, 5 point tu kita akan main guna yang tu. Kat sini untuk Na nak jadi Na positif, point yang kita akan guna adalah number of electron. Alright, number of electron decrease. Lepas tu, point kedua yang kita akan guna adalah force of attraction. Akan increase. Alright, 2 point ni kita akan guna. Yang lain, explanation bawah-bawah tu sama je lah. Okay, yang ni kita akan guna. Number of electron decrease, force of attraction increase. Untuk Cl dengan Cl minus. Untuk Cl dengan Cl minus, bermakna kat sini, kita akan accept 1 electron. So again, point yang kita akan guna adalah number of electron. Number of electron kat sini, same. Tak berubah sebab dia neutral. Kat sini, increases. Sebab apa increases? Sebab saya tambah 1 elektron. Apa-apa anion lah, saya tambah 1 ke, tambah 2, tak kisahlah. Betul? Dan, tu point pertama. Point kedua, untuk siapa yang buat dan baca. Apa yang kita akan bincang kat sini? Ada term baru. Yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Mutual repulsion increases. Mutual repulsion. Mimi, satu-satunya orang yang baca hari ni adalah Mimi lah. Mimi kata mutual repulsion. Very good. Perkataan baru kat sini, mutual repulsion. Okay. Mutual repulsion ataupun kita panggil electron repulsion. Okay. Mutual repulsion ataupun electron repulsion. Dua-dua sama. Apa itu mutual repulsion? Sangat senang. Kamu tambah elektron dalam tu. Benda ni sekarang, kamu dah ada 17 proton kat nukleus. Lepas tu kat luar tu ada 17 elektron. Lepas tu hang tambah 1 elektron masuk. Okay, keadaan kat sini yang berlaku adalah hang dah pegang elektron dah. Hang memang ada elektron kat petala kamu. Lepas tu elektron luar ni masuk. Negative charge, negative charge. Apa jadi bila negatif? Dia akan tolak ataupun dia akan tarik? Tolak. Alright, Mimi. Selain daripada Mimi, orang lain memang tak nak buka mic kah? Don't worry. Akan kena hari Jumaat nanti yang lain. So, kamu akan dengan kat sini kamu ada elektron dengan elektron. So, elektron dengan elektron tu akan tolak. Sebab tu kamu wujud mutual repulsion. Ataupun bahasa yang lagi senang untuk kamu faham adalah electron repulsion. Dan sayang, bila diorang tolak, nama pun tolak. Alright, obviously duduk jauh ke duduk dekat? Tak ada siapa nak jawab kecuali Mimi kan? So saya jawab lah, dia duduk jauh. Alright, dia akan duduk jauh. Dan bila dia repel each other, dia duduk jauh. Nama pun jauh. Daya tarikan akan jadi lemah. Okay, selain daripada number of electrons, selain daripada force of attraction, dalam anion kamu kena ada mutual repulsion. Kamu kena ada mutual repulsion. Mesti kena ada. Okay, baru masuk pada force of attraction. Okay, mesti kena ada dalam anion. Dalam cation tak ada. Sebab cation kita tak tambah elektron. So dia takkan wujud mutual repulsion. Okay,
Dalam cation hanya adalah number of electron decrease, so force of attraction increase. Tapi kat sini, mutual repulsion wajib. Okay. Soalan 14 ni. Assignment. Hantar malam ni. Before 12. Dan soalan dia of course bukan hanya choose lah. Soalan dia explain. Setakat choose buat apa? Okay, saya akan sediakan platform kat Google Classroom malam ni sebelum pukul 12. Question? Sebab kamu cukup tak ready untuk kelas saya hari ni. Hari Jumaat kita akan bincang electronegativity dengan ionization energy. Ataupun mungkin saya akan tanya balik apa-apa yang saya dah tanya berkaitan dengan hari ni. Tahu tak kenapa? Sebab semua benda pasal ionization energy dan electronegativity, kalau kamu dah tengok video baru tu, 80% daripada benda tu adalah berkaitan dengan hari ni. 80% adalah benda lama. So kalau hari Jumaat kamu tak boleh jawab apa benda yang saya tanya, apa jaga. Alright, thank you class. That's it for today. Miss, Ya. kalau explanation boleh buat dalam point tak? Boleh. Boleh. Point tapi kena ayat lengkap. Jangan guna short form. Boleh. Lagi? Miss. Bagi yang 5 point yang untuk mutual repulsion semua tu kan? Lepas tu point dia kena bagi yang electron yang spread out from nucleus, kena bagi point yang tu lah. Yes. Electron spread out from nucleus tu adalah disebabkan repulsion. Ingat tak soalan saya tanya tadi, dia akan duduk dekat atau jauh? Dia akan duduk jauh lah. Sebab kamu tolak. So dia akan spread out from the nucleus. Okay. Statement tu boleh. Di bawah statement tu sambung dengan force of attraction jadi lemah pun boleh. Tambah 1 point pun boleh. Okay. I mean dia dah duduk jauh sayang. Dia dah spread out dah. Of course lah force of attraction dia akan lemah. Okay. Lagi? Alright. Soalan 14 tu saya nak malam ni. Semua hantar. Question? Tak ada?